Bab 6. Ancaman Komunis dan Peristiharan Darurat. 6.1. Kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Komunisme telah diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Komunisme membawa maksud suatu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara, manakala komunis bermaksud orang yang menganut fahaman komunis. Kemasukan pengaruh komunis dari China. Ideologi komunis dibawa masuk ke negara kita pada awal tahun 1920-an melalui Parti Kuomintang KMT dari China. Cawangan KMT ditubuhkan hampir di setiap bandar negeri Melayu seperti di Muar, Melaka, Seremban, Klang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani. Selain KMT, terdapat sebuah pertubuhan yaitu Main School yang bergerak dalam kalangan orang Hailam di bawah arahan Parti Komunis China yaitu PKC. Pada tahun 1927, perpecahan berlaku antara Parti KMT dengan PKC, The Communist International yaitu Komintern yang berpusat di Moskow mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang PKN pada tahun 1928. Namun, PKN tidak berjaya mencapai matlamatnya. Keadaan ini mendorong Komintern menubuhkan parti baharu yaitu Parti Komunis Malaya PKM. Kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Pada tahun 1920, beberapa pemimpin komunis dari Indonesia seperti Tan Malaka, Alimin, Moeso, Bodisojitro, Hasanusi, Winanta, Sobakat, dan Sultan Perpate menyebarkan fahaman komunis di seberang Perai, Pulau Pinang, Perak Utara, dan Kedah. Kegagalan Parti Komunis Indonesia yaitu PKI untuk menguasai Pulau Jawa pada tahun 1926 menyebabkan PKI berusaha untuk membuka cawangan di tanah Melayu. Namun begitu, usaha mereka tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu karena komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Penubuhan Parti Komunis Malaya. Pada 30 April 1930, Parti Komunis Malaya PKM ditubuhkan di Kuala Pila Negeri Sembilan. PKM bergerak melalui Kesatuan Sekerja, Pertubuhan, Penerbitan Akbar dan Sekolah Cina. Seterusnya, PKM menyusup ke dalam Kesatuan Sekerja untuk mengukuhkan pengaruh komunis. PKM pada zaman pendudukan Jepun pada tahun 1941 hingga 1945, mereka menjalinkan kerjasama dengan British dalam usaha memerangi Jepun. Selain itu, mereka membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army MPAJA atau Bintang 3 pada tahun 1942. Mereka juga menerima bantuan senjata, latihan, keuangan, bekalan logistik dan perubatan daripada pihak British. PKM selepas zaman pendudukan Jepun. Bintang 3 PKM keluar dari hutan dan melakukan kekejaman dan pembunuhan terhadap penduduk yang didakwa bersubahat dengan Jepun. Selepas BMA mengambil alih pentadbiran, MPAJA dibubarkan, manakala PKM dibenarkan bergerak sebagai pertubuhan yang sah di tanah Melayu. PKM menyusup dalam Kesatuan Sekerja, yaitu Pan Malayan Federation of Trade Unions PMFTU. Menjelang bulan Desember 1947 hingga Mei 1948, komunis berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja dan menyusup dalam PKMM, MDU dan Putera AMCJA. Oleh itu, British bertindak meluluskan Trade Union Ordinance No. 9 of 1948 yang menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja dan mengharamkan PKM. 6.2. Ancaman komunis di negara kita. Gerakan komunis antara bangsa. Gerakan komunis antara bangsa telah menganjurkan 2 persidangan di Kalkuta, India, yaitu Persidangan Kongres Belia Asia dan Persidangan Parti Komunis India.
Dalam persidangan tersebut, pengikut komunis di kawasan yang dijajah digesa supaya memperhebat perjuangan menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. Berikutan daripada itu, jawatan kuasa eksekutif pusat PKM telah mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Tindakan komunis melancarkan perjuangan bersenjata menyebabkan British mengisytiharkan darurat. Namun, PKM meneruskan tindakan melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur serta mengancam keselamatan rakyat. Perisytiharan darurat. Pada 16 Jun 1948, komunis membunuh pengurus ladang Eropa, yaitu Arthur Walker, pengurus ladang Epil, John Ellison, pengurus ladang Pinson, dan pembantunya Ian Christian di Sungai Siput, Perak. Berikutan dengan peristiwa tersebut, Sir Edward Gunn, pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu, mengisytiharkan darurat. Undang-undang darurat dilaksanakan di kawasan tertentu di negeri Perak seperti di Ipoh dan Sungai Siput, serta di Johor yang merangkumi daerah Muar, Kluang, Kulai, dan Pelentong. Pada 17 Jun 1948, Undang-undang darurat ini diperluas meliputi keseluruhan negeri Perak dan Johor. Pada 18 Jun 1948, undang-undang ini dikuatkuasakan ke seluruh Tanah Melayu. Antara tindakan komunis yang melumpuhkan ekonomi, Lombong Biji Timah dan Ladang Geta menjadi sasaran utama serangan komunis untuk melemahkan ekonomi British. Komunis menyerang 80 lombong biji antaranya di Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan. Mereka merosakkan pokok getah, kilang estate, rumah asap, rumah kongsi, kedai, dan sekolah serta membunuh pekerja. Selain itu, komunis juga mengancam keselamatan rakyat. Komunis melakukan pelbagai tindakan ganas yang menggugat keselamatan rakyat. Mereka mengugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas, membakar harta benda, dan membunuh penduduk yang enggan bekerja sama. Contohnya, pada malam 5 Julai 1949, komunis mencampakkan bom tangan di Sium Circus, Kampar, Perak, menyebabkan 46 orang cedera parah dan 4 orang meninggal dunia. Seterusnya, komunis juga merosakkan infrastruktur. Komunis menjalankan pelbagai kegiatan sabotaj terhadap kemudahan asas, terutama sistem pengangkutan dan perhubungan. Mereka mengebom, merosakkan, dan mengalihkan landasan kereta api. Kendaraan yang melalui jalan raya pula ditembak dan dibakar. Komunis turut mensabotaj kemudahan telepon dan telegraf serta merosakkan pipe air. Seterusnya, mereka bertindak menyerang pekerja awam yang ditugaskan untuk membaiki jalan raya, memasang pipe air, membina sistem pengairan, dan pekerja yang menjalankan penyelidikan di tapak skim hidroelektrik. Di samping itu, komunis juga mengancam pasukan keselamatan. Parti Komunis Malaya, PKM, menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis. Tindakan ini dilakukan untuk mencetuskan keadaan yang huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Peristiwa serangan komunis terhadap pasukan keselamatan. Pada 17 Jun 1948 di Johor, komunis menyerang balai polis Kampung Jeram. Pada 26 Jun 1948 di Temerloh, Pahang, komunis menyerang balai polis Kuala Krau. Pada 28 Jun 1948 di Jerantut, Pahang, komunis membakar balai polis. Pada 17 Julai 1948 di Gua Musang, Kelantan, komunis menyerang balai polis Gua Musang. Pada 8 Mac 1949 di Kajang, Selangor, komunis menyerang jeep tentera. Pada 22 Februari 1950 di Muar, Johor, komunis menyerang balai polis Bukit Kepong.
Pada 24 Maret 1950, di Ulu Semur, Kelantan, komunis menyerang hendak pasukan Laskar Melayu. Pada 28 Jun 1950, di Kota Tinggi Johor, komunis menyerang Balai Polis Kambau. Pada 21 Februari 1952, di Taiping, Perak, komunis menyerang kendaraan polis. Pada 28 Mei 1954 di Kedah, komunis membunuh ketua polis Kedah. Pada 18 Oktober 1954, di Pontian, Johor, komunis menyerang Balai Polis Chuan Seng. 6.3 Usaha menangani ancaman komunis. Langkah untuk menangani ancaman komunis melalui penguatkuasaan undang-undang darurat, pemerkasaan pasukan keselamatan, pengenalan pendaftaran kebangsaan, selain itu rancangan BRICS, seterusnya tawaran pengampunan. Di samping itu, kampanye Bulan Rakyat melawan penjahat, berikutnya perintah berkurung, seterusnya perang saraf, dan akhir sekali rundingan baling. Langkah menangani ancaman komunis melalui penguatkuasaan undang-undang darurat, menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan, mengenakan hukuman berat kepada sesiapa saja yang membantu komunis. Selain itu, mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Seterusnya, menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan memindahkan serta menempatkan penduduk, mengharamkan PKM dan parti politik berfahaman radikal, antaranya termasuklah AWAS, Ikatan Pembela Tanah Air Peta, Pemuda Radikal Melayu Peram, PKMM dan Hizbul Muslimin, menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Bosmem, Ishaq Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir, dan Khatijah Siddiq. Selain itu, pemerkasaan pasukan keselamatan yaitu polis yang mempunyai cawangan khas, Special Constables SC, polis hutan, polis wanita, Sniper yaitu orang perang, Auxiliary Police AP, tentera mempunyai pasukan Askar Melayu, pasukan Askar Commonwealth, dan Sarawak Rangers, dan sukarelawan yang mempunyai Home Guard. Cawangan khas. Pada bulan Ogos 1950, Guy C. Medok dilantik mengetuai Badan Perisikan. Beliau menubuhkan cawangan khas yaitu Special Branch yang kemudiannya menjadi sebahagian daripada pasukan polis. Terdapat anggota pasukan yang menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat tentang PKM. British juga mengambil ramai ahli cawangan khas dalam kalangan orang Cina untuk menjejak anggota komunis hingga kubu persembunyiannya. Sebagai sebuah badan perisik, cawangan khas ini memberikan sumbangan semasa darurat. Special Constables, pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1948 ketika rancangan BRICS sedang dilaksanakan. Seramai 24.000 orang Special Constables dilatih dan dihantar mengawal ladang dan kawasan Lombong. Mereka menjadi barisan hadapan dalam menghadapi ancaman komunis. Polis hutan. Pada asalnya, pasukan ini dikenali sebagai Flying Squad, dan pada tahun 1951, pasukan ini dinamakan Jungle Squad, serta kemudiannya ditukar kepada Jungle Companies. Seterusnya, pada tahun 1953, pasukan ini disusun semula dan dinamakan Police Field Force yaitu PFF. Pada 18 Oktober 1958, PFF dikenali sebagai pasukan polis hutan. Tugas mereka termasuklah memburu komunis, membuat rondaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan, dan menjaga kubu yaitu Jungle Fort. Polis wanita. Polis wanita ditubuhkan pada bulan Ogos 1955. Barbara D. Arwen Ward merupakan pegawai polis wanita yang pertama. Beliau ditugaskan melatih anggota baharu dan menyusun pasukan polis wanita.
Senoi Prague. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1933. Senoi Prague dalam bahasa Semai dikenali sebagai orang perang. Mereka ditugaskan mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Mereka lebih dikenali sebagai The Silent Killers. Auxiliary Police. Pada bulan Desember 1948, terdapat seramai 17.000 orang anggota Auxiliary Police di seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Mereka mempertahankan bandar dan kampung daripada serangan komunis. Mereka membantu polis menentang ancaman komunis. Pada tahun 1956, anggota AP dijadikan Police Volunteer Reserve. Pasukan Askar Melayu. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1933. Tugas pasukan ini membanteras gerila komunis di dalam hutan. Pada masa yang sama, kerajaan melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam dan pasukan bantuan yang lain. Regimen Askar Melayu juga diperbesar daripada 3 regimen kepada 7 regimen. Pasukan ini mencapai prestasi cemerlang dalam usaha memerangi komunis. Mereka bukan sahaja berjaya menumpaskan anggota komunis, malah memusnahkan kubu operasi komunis. Pasukan Askar Commonwealth. Kerajaan membawa masuk askar Commonwealth antaranya dari Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia, dan Fiji. Pada tahun 1954, terdapat seramai 25.000 orang askar Britain, 10.000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika, dan 1 batalion regimen Fiji ditempatkan di Tanah Melayu. Pasukan askar ini turut membantu dalam usaha memerangi komunis di negara kita. Sarawak Rangers. Pasukan ini terdiri daripada orang Iban. Mereka mahir dalam selok-belok hutan. Cogan katanya ialah agi hidup agi ngelaban, yang bermaksud selagi hidup selagi melawan. Banyak kem dan markas komunis berjaya dimusnahkan oleh pasukan ini. Home Guard. Home Guard ialah pasukan pengawal kampung. Tugas mereka membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan daripada jatuh ke tangan komunis. Anggotanya diberikan latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan pekan. Pada bulan Julai 1951, terdapat sejumlah 79.000 orang Home Guard di Persekutuan Tanah Melayu. Mereka juga berjaya membantu dalam usaha mengamankan kampung dan melindungi pekerja lombong biji timah daripada serangan komunis. Seterusnya, pengenalan pendaftaran kebangsaan. Di bawah Undang-Undang Darurat, kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan untuk mengawal pergerakan penduduk. Langkah ini diambil untuk memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Di bawah peraturan tersebut, setiap lelaki, wanita, dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Orang awam dikehendaki membawa kad pengenalan kemana-mana sahaja. Berikutnya, rancangan BRICS. Rancangan BRICS dilancarkan oleh Sir Henry Gurney, yaitu pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu pada tahun 1950. Lieutenant General Sir Harold Roden Briggs pula dilantik menjadi pengarah operasi. Tujuan utama langkah ini adalah untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuen yang membekalkan makanan, senjata, maklumat, dan obat-obatan kepada PKM. Rancangan BRICS merupakan langkah yang berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis. Suasana di kampung baru. Penduduk setinggan di pinggir hutan dipaksa berpindah dari kampung halaman ke sebuah pertempatan baru yang agak asing. Kawasan penempatan semula ini digelar sebagai kampung baru yang dilengkapi dengan kemudahan tempat tinggal, bekalan elektrik, air paip, sekolah, dan kemudahan kesehatan. Pertempatan ini juga mempunyai kemudahan pusat komuniti dan rumah ibadat. Jawatan kuasa kampung ditubuhkan untuk memelihara dan memperbaiki kemudahan di kampung baru itu. Kampung baru juga
dipagari dengan kawat berduri dan dikawal oleh Special Constables. Langkah seterusnya melalui tawaran pengampunan. Sir Henry Gurney mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerah diri. Radio Malaya menyiarkan syarat tawaran pengampunan setiap hari dan pelbagai poster ditampal di merata-rata tempat. 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan diedarkan dalam bahasa Cina, Melayu, dan Tamil. Penyebaran risalah ini dilakukan dalam pelbagai cara, termasuklah disebarkan melalui pengangkutan udara. Iklan dan wayang gambar digunakan untuk membantu penduduk memujuk anggota komunis supaya menyerah diri. Di samping itu, kampen Bulan Rakyat Melawan Penjahat juga diadakan. Pada 22 Desember 1949, Majelis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kampen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Sukarelawan ini terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita daripada pelbagai sektor termasuklah golongan profesional. Pelaksanaan kampen tersebut dapat menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum. Berikutnya, perintah berkurung. Perintah berkurung ialah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempo tertentu. Misalnya, pada bulan Jun 1951, penduduk di kawasan Labis Johor dikenakan perintah berkurung untuk membolehkan pasukan keselamatan menjalankan operasi memburu komunis. Perintah berkurung dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerja sama dengan pihak berkuasa untuk membanteras ancaman komunis. Contohnya, pada bulan Mac 1952, penduduk Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung selama 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis selepas kejadian 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja yang diantar untuk membagi pipe air. Pada 27 Mac 1952, Sir Gerald Temple tiba di Tanjung Malim untuk memaklumkan hukuman terhadap sikap mereka yang enggan memberikan sebarang maklumat gerakan komunis kepada kerajaan. Seterusnya ialah perang saraf. Antara rancangan yang dilakukan oleh pihak British ialah mengadakan lawatan. Temple mendampingi rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. Beliau melakukan 122 lawatan ke sekolah, kampung, hospital, dispensari, bilik operasi, pondok polis, unit pasukan keselamatan, buruh, lombong, estate dan bersedia menerima perwakilan. Setiap lawatan mengambil masa 2 hari hingga 3 hari. Seterusnya, dengan diiringi oleh istri, beliau melakukan 20 lawatan ke Kampung Baru dan Kampung Melayu. Istri beliau menubuhkan cawangan palang merah, pandu puteri dan pusat community. Selain itu, melonggarkan syarat kewarganegaraan. Melonggarkan syarat kewarganegaraan bagi menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat tanah Melayu. Langkah ini penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Kesannya, pada 14 September 1952, seramai lebih kurang 1,2 juta orang Cina dan 180.000 orang India layak menjadi warga negara. Selain itu, mengadakan pilihan raya Majelis Perbandaran Kuala Lumpur. Kerajaan mengadakan pilihan raya tempatan pertama bertujuan menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik dan mendapatkan sokongan untuk menentang komunis. Berikutnya menawarkan hadiah wang tunai. Hadiah wang tunai turut ditawarkan kepada penduduk yang dapat menangkap atau memberikan maklumat tentang gerila komunis. Contohnya, sesiapa yang berjaya menangkap Chin Peng, pemimpin PKM sama ada hidup atau mati, akan diberikan hadiah sebanyak 250.000. Seterusnya, memenangi kepercayaan orang asli. Temple berusaha untuk memenangi kepercayaan orang asli supaya mereka menyokong kerajaan dalam usaha menghapuskan komunis.
Beliau mendirikan 14 kubu yang menyediakan kemudahan barangan, keperluan harian, perubatan, pendidikan, dan perlindungan. Memajukan perkhidmatan penerangan. Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya dijadikan medium untuk menimbulkan kesadaran kepada masyarakat agar menyokong kerajaan membanteras komunis. Jabatan ini bertanggung jawab menyebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk dan risalah kerajaan kepada komunis di dalam hutan. Pihak British juga memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kerajaan memperkenalkan konsep kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam ialah kawasan kegiatan komunis yang aktif dan dikenakan perintah berkurung. Kawasan putih ialah kawasan yang diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. Sehingga tahun 1954, kerajaan mengisytiharkan Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis, dan Negeri Sembilan sebagai kawasan putih. Langkah seterusnya ialah melalui rundingan Baling. Bagi menamatkan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM di Sekolah Inggris Baling Kedah. Pertemuan tersebut melibatkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan PKM. Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng membubarkan PKM, meletakkan senjata dan menyerah diri. Chin Peng pula menetapkan syarat, yaitu peletakan senjata dan penyerahan diri akan dibuat seandainya kerajaan bersetuju mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Tunku Abdul Rahman enggan menerima syarat tersebut, maka rundingan tersebut menemui kegagalan. 6.4 Kesan zaman darurat terhadap negara kita. Kesan zaman darurat terhadap negara kita dari aspek politik ialah peningkatan jumlah warga negara. Selain itu, penubuhan Malayan Chinese Association dan seterusnya mempercepat kemerdekaan. Peningkatan jumlah warga negara. Kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952. Seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180.000 orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Kelonggaran syarat ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Selain itu, penubuhan Malayan Chinese Association darurat mendorong Sehenry Geni mengambil langkah menawan hati penduduk Cina ke arah penubuhan parti politik berorientasikan tempatan. Hasilnya, Tan Cheng Lock membentuk Malayan Chinese Association MCA di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949. MCA juga bersedia berganding bahu dengan kerajaan memerangi komunis. Sehingga bulan Februari 1953, MCA mempunyai 250.000 orang ahli. MCA membantu kerajaan dari segi keuangan dan menempatkan 500.000 orang penduduk semula ke kampung baru. MCA juga menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri kebajikan. Kutipan jualan loteri tersebut didermakan kepada penduduk di kampung baru. Seterusnya, mempercepat kemerdekaan. British sedar pihaknya tidak boleh menamatkan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. Darurat menjadi faktor yang mendorong British bersedia untuk mempercepat kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) meningkatkan kesadaran politik dalam kalangan pemimpin kaum bahwa mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan parti perikatan, yaitu UMNO, MCA, dan MIC. Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1955 memberikan keyakinan kepada British bahwa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis melalui perpaduan penduduk yang berbilang kaum. Dalam suasana inilah British memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu dan PKM tidak mempunyai alasan untuk meneruskan perjuangannya.
Kesan zaman darurat dari aspek sosioekonomi ialah meningkatkan kos perbelanjaan, selain itu menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat, seterusnya merenggangkan hubungan kaum, dan akhir sekali meningkatkan jumlah korban. Meningkatkan kos perbelanjaan. Darurat menjejaskan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. Anggaran purata kos darurat ialah sebanyak $250.000 hingga $300.000 sehari. Dengan itu, kerajaan terpaksa membelanjakan lebih $10 juta sebulan atau $120 juta setahun untuk membanteras ancaman komunis. Di samping itu, kerajaan membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan. Dari tahun 1950 hingga tahun 1953, perbelanjaan kerajaan dianggarkan lebih $7 juta untuk pembangunan di kampung baru. Selain itu, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Kawasan ladang dan lombong menjadi sasaran serangan komunis, menyebabkan kegiatan ekonomi negara terjejas. Pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurangan. Kesannya, harga barang makanan dan keperluan harian melambung tinggi. Peniaga, pekedai, pengusaha kebun, peladang, dan pelombong mengalami kesukaran karena mereka merupakan sasaran peras ugut komunis bagi mendapatkan uang dan bekalan makanan. Kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan pada lombong, ladang, dan kedai serta mengancam nyawa. Penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan karena terpaksa mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Ramai pekebun dan pekerja lombong tidak dapat bekerja karena perintah berkurung dikenakan kepada mereka. Satuan bekalan makanan yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka bergantung pada makanan seperti ubi kayu, keledek, dan jagung. Seterusnya merenggangkan hubungan kaum. Rancangan penempatan semula kampung baru didominasi oleh kaum tertentu. Kaum Cina dikumpulkan di kawasan petempatan yang sama, manakala kaum lain di petempatan yang lain. Petempatan baharu yang dilengkapi dengan prasarana biasanya berkembang menjadi bandar baharu, manakala kaum Melayu hanya tertumpu di kampung yang serba kekurangan. Kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan dengan kaum lain terbatas. Kehidupan demikian tidak memberikan ruang kepada penduduk kampung baru untuk bersosial dengan kaum lain. Pengasingan ini menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Berikutnya, jumlah korban zaman darurat. Darurat menyebabkan banyak anggota pasukan keselamatan, komunis, dan orang awam terkorban. Darurat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Penamatan darurat. Darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, kemusnahan harta benda, dan membawa kesengsaraan kepada rakyat. Penamatan zaman darurat di seluruh negara berkuat kuasa mulai 31 Julai 1960. Dengan itu, berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita.